Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Peka Persekitaran. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Peka Persekitaran ini terdapat pada muka surat 53 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina 9 ayat menggunakan kata adjektif mengikut konteks mengenai peka persekitaran. Kedua, mencatat 9 ayat yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap mengenai peka persekitaran. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina 9 ayat menggunakan kata adjektif mengikut konteks mengenai peka persekitaran. Kedua, murid berjaya mencatat 9 ayat yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap mengenai peka persekitaran. Pernahkah murid-murid menyertai aktiviti jelajah hutan? Bagus, tentunya murid-murid ada yang berpengalaman menyertai aktiviti tersebut. Pada kebiasaannya, aktiviti jelajah hutan ini diadakan semasa hari perkemahan unit beruniform. Tujuan aktiviti jelajah hutan ini diadakan untuk menguji ketahanan fizikal dan mental para peserta. Kita lihat gambar yang pertama itu aktiviti menyeberangi sungai. Pastinya para peserta berhati-hati untuk mengelakkan tergelincir kerana batu di sungai itu sangatlah licin. Seterusnya gambar yang kedua, sekumpulan pelajar yang sedang menjelajah hutan secara berkumpulan. Perkara ini untuk mengelakkan daripada peserta sesat di dalam hutan. Dan gambar yang terakhir, gambar kemah, dan murid-murid perlulah mendirikan kemah di kawasan yang selamat di dalam hutan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Oleh itu, para peserta ataupun murid-murid yang menyertai aktiviti jelajah hutan ini perlulah menjaga kebersihan di dalam hutan. Janganlah membuang sampah di merata-rata tempat. Mari kita fahami kata adjektif, jenis bentuk, cara dan panca indera berdasarkan peta pokok di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita mahu menjelaskan dan memahami jenis kata adjektif. Kita lihat yang pertama iaitu kata adjektif bentuk. Ialah kata yang membawa makna rupa bentuk. Contohnya murid-murid dapat lihat di situ ya. Bulat, leper, bujur, segitiga, runcing. Seterusnya yang kedua kata adjektif cara. Ialah kata yang membawa makna keadaan, kelakuan atau ragam. Contohnya di situ mudah, susah, rumit, pantas, cuai, cermat dan akhir sekali kata adjektif panca indera. Untuk pengetahuan murid-murid, kata adjektif panca indera ini merujuk kepada anggota tubuh badan manusia iaitu seperti mata, hidung, telinga, lidah dan juga kulit. Dan kata adjektif panca indera ini ialah kata yang membawa makna konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh dan gabungan panca indera.
Seperti yang murid-murid dapat lihat di situ, kalau rasa panca inderanya iaitu anggotanya lidah. Dapatlah kita rasa masam, masin, manis, tawar, kan? Kalau pandang, anggota mata. Seterusnya dengar, anggota badannya iaitu telinga, bau, anggota badannya iaitu hidung, dan sentuh iaitu panca inderanya ataupun anggota badan iaitu kulit. Dan kita lihat di situ contoh-contohnya kacak, cantik, tawar, tengik dan gebu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis kata adjektif bagi bentuk, cara dan panca indera ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca teks catatan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, cam jenis kata adjektif yang terdapat dalam teks tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid dikehendaki untuk membaca teks catatan yang bertajuk Peka Persekitaran ini ya. Dan selepas murid membaca teks catatan ini, murid perlu mengecam ataupun mengenal pasti jenis kata adjektif yang telah kita jelaskan sebentar tadi, iaitu jenis kata adjektif panca indera, bentuk dan juga cara. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membaca teks catatan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. SK Seri Damai telah mengadakan aktiviti jelajah di Hutan Lipur Gunung Pulai, Johor. Afifi turut serta dan menulis catatan aktiviti tersebut. Sabtu, 12 September 2020. Maksudnya di sini teks catatan ini merupakan catatan yang telah berlaku ataupun mencatat sesuatu peristiwa yang telah pun berlaku. 7 pagi. Semua peserta berkumpul. Encik Faisal, pegawai perhutanan yang tampan, memberikan taklimat. Beliau dengan suara lantang dan jelas mengingatkan peserta agar mematuhi peraturan keselamatan. Semua peserta dalam barisan yang lurus mendengar dengan telitinya. Setelah taklimat, mereka menikmati sarapan nasi lemak yang enak dan semerbak baunya. 8 pagi. Aktiviti jelajah hutan bermula. Suasana di dalam hutan sungguh nyaman. Peserta diingatkan supaya tidak bising dan tidak gopoh kerana denainya bengkang-bengkok dan tidak rata. Menurut Encik Faisal, peserta juga mestilah berwaspada akan tumbuhan mati yang mempunyai batang yang keras dan berduri tajam. Kami mendapati tumbuhan yang mati kebanyakannya memiliki daun yang bujur dan leper. 9 pagi. Semua peserta berhenti rehat. Kedengaran nyaring bunyi unggas. Encik Faisal mengingatkan peserta supaya memilih tempat yang bersih, selesa dan tiada kesan lekuk. Beliau juga berpesan agar peserta tidak duduk hampir dengan rumpun buluh. Tempat itu sering menjadi sarang ular. Ketika berehat, Encik Faisal memberikan panduan jika sesat di hutan. Baiklah murid-murid, dapatlah kita fahami bahawa Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah mengadakan aktiviti jelajah di mana? Di hutan Lipur Gunung Pulai, Johor. Di situ semua peserta perlu berkumpul dan adanya pegawai perhutanan iaitu Encik Faisal yang memberikan taklimat kepada mereka. Di situlah mereka meredah hutan ataupun menjelajah hutan dengan penuh berhati-hati, dan pegawai tersebut telah menasihati mereka supaya berwaspada akan tumbuhan yang mati. Kerana apa? Kerana ada batang yang keras, lagi durinya tajam.
Dan pukul 9 pagi di situ mereka pun berehat sementara waktu dan mereka dinasihati supaya memilih tempat yang bersih, selesa dan tiada kesan lekuk. Dan pada ketika waktu mereka berehat, Encik Faisal telah pun menyampaikan taklimat ataupun panduan, iaitu jika sesat di hutan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks catatan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, inilah kata adjektif yang terdapat dalam teks dialog tadi mengikut jenis-jenisnya. Mari kita lihat jenis kata adjektif yang pertama, iaitu jenis kata adjektif bentuk. Contohnya lurus, rata, bujur, lepir, bengkok dan lekuk. Yang kedua cara. Contohnya di situ jelas dan juga gopoh. Dan panca indera merupakan kata adjektif yang terdapat di situ, iaitu tampan, lantang, enak, semerbak, bising, keras, nyaring, bersih dan juga selesa. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar yang pertama ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Baiklah murid-murid perlulah membina ayat untuk menjelaskan gambar yang pertama ini dengan apa? Dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Dan kita lihat gambar yang pertama ini menunjukkan Afifi sedang menjelajah hutan. Dan seperti yang kita sedia maklum, Encik Faisal iaitu pegawai perhutanan telah memberikan tips, iaitu cara untuk para peserta menjadi selamat apabila berlakunya sesat di dalam hutan. Dan kita lihat maklumat yang dinyatakan dalam gambar yang pertama ini, iaitu tidak bising. Kedua, menarik perhatian binatang liar. Dan yang ketiga, pegang ranting keras. Jadi kita lihat di situ dalam jadual kata adjektif yang berwarna merah, cikgu sudah keluarkan ya maklumat itu dalam bentuk jadual, iaitu bising. Jadi ayat yang sesuai untuk menjelaskan kata adjektif bising, lihat di sebelah kanan itu ya murid-murid, mereka tidak ... semasa memasuki hutan. Jadinya murid perlu lengkapkan ayat ini dengan kata adjektif tersebut. Seterusnya kata adjektifnya senyap. Dalam maklumat tersebut tidak dinyatakan, tidak diberikan kata adjektif senyap. Cikgu sudah pun membantu murid untuk mengeluarkan ataupun mencipta satu kata adjektif yang sesuai dalam gambar ini, iaitu senyap. Jadi kita lihat ayatnya ya. Oleh itu, mereka perlu ... semasa di dalam hutan supaya tidak menarik perhatian binatang liar. Murid lengkapkanlah ayat ini. Dan akhir sekali kata adjektif yang dinyatakan di sini iaitu keras. Jadi ayatnya, Afifi memegang ranting kayu yang ... agar dapat mempertahankan dirinya sekiranya berlaku serangan haiwan terhadap dirinya. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata adjektif yang cikgu nyatakanlah dalam jadual itu yang berwarna merah. Diharapkan murid dapatlah memahami maklumat yang terdapat dalam gambar yang pertama. Seterusnya, mari kita membina ayat berdasarkan gambar dua ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Sekarang, murid-murid perlu membina ayat bagi menjelaskan gambar kedua ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat gambar yang kedua ini menunjukkan Afifi sedang memerhati tapak
kaki manusia. Dan tips ini sangat penting ya murid-murid untuk memastikan murid-murid dalam keadaan selamat sekiranya sesat di dalam hutan. Dan kita baca terlebih dahulu maklumat yang dinyatakan pada gambar tersebut. Yang pertama, kesan lekuk tapak kaki manusia. Kedua, ikut perlahan-lahan. Yang ketiga, usah gopoh. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah pun mengeluarkan kata adjektif dalam maklumat tersebut dalam bentuk jadual yang tulisan yang berwarna merah. Itulah murid-murid dapat lihat ya. Ada lekuk. Yang pertama kata adjektifnya lekuk. Contoh ayat yang sesuai untuk menjelaskan kata adjektif tersebut. Mereka perlu mengesan ... tapak kaki manusia di dalam hutan itu. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan kata adjektif tersebut. Seterusnya kata adjektif yang kedua, perlahan-lahan. Jadi kita lihat contoh ayatnya. Mereka perlu mengikut ... tapak kaki tersebut agar dapat keluar dari hutan. Dan akhir sekali kata adjektifnya gopoh. Contoh ayat, pegawai perhutanan itu menasihati mereka agar usah ... semasa berada di dalam hutan. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini ya dengan menggunakan kata adjektif tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga menjelaskan gambar yang kedua ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai dengan sebaiknya. Kini gambar yang terakhir pula, murid perlu membina ayat berdasarkan gambar ketiga ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Jadi murid perlulah membina ayat untuk menjelaskan gambar yang ketiga ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai. Oleh itu mari kita teliti gambar yang ketiga ini, iaitu menunjukkan Afifi yang sedang mengikut aliran sungai. Dan kita baca terlebih dahulu ya maklumat yang terdapat pada gambar tersebut. Dengar secara jelas, ikut aliran sungai, berhati-hati dengan tanah yang tidak rata. Jadi kita lihat kata adjektif yang terdapat pada gambar tersebut. Cikgu sudah pun keluarkan kata adjektif dalam bentuk jadual, iaitu tulisan yang berwarna merah. Jadi kita lihat ayat yang sesuai untuk menjelaskan kata adjektif tersebut, iaitu mereka terdengar aliran air sungai yang deras dengan secara ... Murid lengkapkanlah ayat ini dengan kata adjektif tersebut. Seterusnya kata adjektif yang kedua, deras. Kita lihat di situ. Mereka perlu mengikut aliran sungai yang ... Di situ murid lengkapkanlah kata adjektif tersebut dalam ayat ini. Dan akhir sekali kata adjektifnya iaitu rata. Kita lihat contoh ayatnya. Di situ juga mereka perlu berhati-hati dengan tanah yang tidak ... untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan kata adjektif tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan menjelaskan gambar yang ketiga ini dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu mencatat ayat-ayat yang telah murid-murid bina sebentar tadi dalam bentuk peta dakap di sebelah ini. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Maksudnya murid perlu mencatatkan semula ayat-ayat yang telah kita bincangkan bersama-sama tadi dalam slide aktiviti 2 ke dalam bentuk peta dakap yang murid-murid dapat lihat di sinilah. Tulis semula ayat yang lengkap.
Tadi ayat tersebut tidak lengkap. Jadi murid sekarang ni lengkapkan ayat tersebut dan tulis semula ayat itu ke dalam bentuk peta dakap yang cikgu tunjukkan ini. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Pastikan murid menulis ayat dengan ejaan yang betul serta kemas. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.